Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar cikgu. Okey, lama kita tak jumpa, lama kita tak belajar. Okey, untuk hari ini kita nak sambung tajuk baru. Okey, sebelum tu, okey, cikgu nak pesan kepada semua pelajar cikgu, bila awak naik bulan 4 nanti, okey, kita akan ada peperiksaan. Okey, so untuk peperiksaan ni tajuk yang akan masuk adalah bab 1 dan juga bab 2. Okey. Jadi awak bolehlah study untuk bab 1. Okey, sebab bab 1 ni mudah, bab 2 pun mudah, agak mudah untuk awak skor. Kalau awak tak rebut peluang ni, awak sangat rugilah sebab semakin kita belajar, makin banyak lagi benda yang awak nak ingat kan. So hopefully untuk first exam ni awak boleh awak seronok nak belajar dan jawab soalan SRT. Okay, so bab 1, bab 2, so saya akan cuba habiskan sampai bab 2 lah. Okay, alright. Last kita stop dekat peningkatan kendiri, kalau you all ingat lah. Okay, kita stop dekat page 22, peningkatan kendiri. Okay, dan cikgu ada minta kamu semua, semua pelajar cikgu untuk perkenalkan diri, buat video. Okay, dan ada juga yang hantar. Okay, so pada yang hantar, cikgu ucapkan tahniah dan terima kasih kerana berkongsi tentang diri awak. Okay, sebab cikgu tahu bukan senang. Okay, mungkin ada sesetengah yang tak selesa untuk bercerita tentang diri sendiri, tapi awak buat juga, okay, demi subjek SRT ni. So tahniah, cikgu hargai usaha awak. Okay, so kita sambung. Okay, muka surat 23. Okay, so you all boleh buka buku teks muka surat 23. Kita sambung sikit sebelum kita masuk bab 2. Okay, so kita nak sambung tentang peningkatan kendiri. Okay, hari tu you all, bila awak terangkan kepada saya tentang diri awak, meaning you kenal diri awak, apa kelemahan dan kelebihan awak. So itu bagus. Okay, so untuk peningkatan kendiri ni, okay, kalau awak baca dekat buku teks awak, okay, konsep kendiri merupakan persepsi seseorang terhadap diri sendiri dari segi penilaian, pandangan, tanggapan dan kepercayaan terhadap kekuatan dan juga kelemahan diri awak. Okay, so kalau konsep kendiri awak ni, awak seorang yang positif. Okay, so kalau awak seorang yang positif, awak boleh menerima kelebihan dan kekurangan diri awak, dan juga awak boleh menerima pendapat orang lain terhadap diri awak. Okay, so itu kalau konsep kendiri seseorang yang positif. Okay, dia sayang diri dia. Okay, dia hargai diri dia. Okay, dan dia tahu dia ada kelemahan, dan bila orang lain bagi feedback tentang diri dia, dia boleh terima. Okay, itu konsep kendiri positif yang sepatutnya ada pada diri you all semua. Okay, semua orang ada kelemahan. Okay, jadi kita terimalah dan perbaiki diri kita. Okay, jadi cuba awak baca dekat paragraf terakhir tu. Sebagai remaja, peningkatan kendiri amat penting dalam diri agar anda dapat membuat keputusan dan menentukan setiap tindakan yang akan diambil supaya betul dan tepat. Okay, so peningkatan kendiri ni penting untuk you all semua. Okay, sebab awak nak buat keputusan dalam hidup awak. Okay, jika awak konsep kendiri awak positif, insyaAllah keputusan yang awak buat tu positif. Okay, alright. Next kita nak pergi kepada kaedah mendapat maklumat tentang maklum balas. Okay, peningkatan kendiri. Okay, ada 2 ujian yang kita boleh ambil untuk awak dapatkan maklum balas tentang diri awak. Okay, soalan ni boleh ditanya dalam exam. Apakah ujian yang boleh diambil untuk peningkatan kendiri? So ada 2 saja. Dalam teks pun awak boleh tengok. Ada 2, ujian psikometrik dan juga ujian aptitude.
Okay, ujian psikometrik dan juga ujian aptitude. Okay, dua. Okay, so apa beza dua ujian ni? Okay, so ujian psikometrik you all dah buat kan? Masa tingkatan 3 tu cikgu rasa kaunselor pernah buat kan? Ujian psikometrik, okay, dia dapat memberikan pendedahan maklumat kerjaya yang luas dan tepat. So bila you jawab, okay, ujian psikometrik tu dapat menentukan maklumat kerjaya mana yang sesuai dengan diri awak. Okay. Manakala ujian aptitude, okay, memberikan gambaran jenis bidang atau aliran yang sesuai dipelajari oleh murid. Okay, maksudnya dengan personality awak tu, bidang atau aliran mana yang sesuai untuk diri awak. Kenapa pentingnya kita tahu, okay, bidang mana yang sesuai? Okay, supaya bila awak bidang atau kerjaya itu sesuai dengan diri awak, okay, awak boleh excel ataupun berjaya dalam sesuatu bidang tu. Okay, tak adalah awak, contoh, okay, tak minat dengan budak-budak tapi jadi cikgu. Jadi clash lah dekat situ. Jadi bila kerja dapat duit pun you akan jadi stres, you akan jadi kemurungan sebab you tak suka kerja you. Okay, so daripada sekarang you all it's good to know, okay, whether you sesuai tak dengan certain aliran, okay, ataupun pekerjaan tu. Interesting lah untuk awak tahu, okay, supaya you boleh plan, okay, masa depan awak. Okay, so itu dua ujian kena ingat, okay, psikometrik dan juga aptitude. Okay, next, perbandingan tahap pendidikan, kemahiran dan pilihan kerjaya dengan matlamat pendapatan. Okay, ni lebih kepada kerjaya lah. Okay, tahap pendidikan awak, okay, kerjaya dan juga gaji. Okay, ni dia just cerita sebagai makluman lah. Okay, tapi sekarang dah ada apa ni, semakin zaman semakin berubah, jadi dari segi gaji ni pun dia dah ada perubahan lah. Okay, jadi ini sekadar untuk awak tahu saja. Okay, next, okay, analisis kerjaya dan matlamat pendapatan individu. Okay, boleh baca sendiri aktiviti yang dapat membantu pembelajaran kendiri. Okay, okay, ni tak apa, you boleh baca sendiri. Okay, yang ni pernah keluar. Pelan dan garis masa mencapai matlamat kerja. Dia pernah suruh lukis lah, okay, gambar rajah ni. Okay, dalam soalan ada. Okay, so apa maksud gambar rajah ni? Okay, secara ringkasnya, gambar rajah ni adalah langkah ke arah mencapai matlamat kerjaya individu. Okay, maksudnya kalau awak ada satu cita-cita awak, contoh awak nak jadi seorang peguam, contoh okay, so apa yang perlu awak lakukan? Okay, so gambar rajah ni dia dah memberi guideline dah kepada awak. Okay, so umur 14 hingga 70 tahun, okay, first adalah membentuk dan merancang matlamat. Okay, so daripada umur you 14 tahun lagi, you dah boleh merancang, okay, dan membentuk, okay, matlamat hidup awak. Okay, kemudian 17 hingga 20 tahun membuat pilihan bidang untuk memasuki institusi pengajian tinggi. Okay, maksudnya 17 hingga 20 you dah aim, okay, you nak masuk bidang apa dan juga institusi pengajian tinggi mana, dah kena tahu dah. Okay, macam sekarang awak tingkatan 4, okay, kemudian akan naik tingkatan 5. Sekarang ni you dah boleh search dah. Okay, contoh awak ada cita-cita nak belajar di luar negara. So search, okay, luar negara dekat mana yang ada universiti yang ada top ranking contohnya. Okay, so adakah bidang yang ada tak bidang yang awak minat tu ditawarkan di universiti situ. So dari situ you dah boleh merancang, okay, masa depan awak. Okay, kemudian 20 hingga 24 tahun membuat pemilihan beberapa kerjaya dan kemudian memfokuskan satu kerjaya yang benar-benar diminati. Okay, cita-cita kita biasa berubah kan. Okay, kecil nak jadi lain, besar nak jadi lain. So masa 20 dengan 24 tahun awak boleh ada beberapa kerjaya, tapi select satu yang betul-betul awak minat dan awak rasa sesuai dengan diri awak. Okay, so pada umur 20 hingga 24 tahun tu you dah boleh
pilihlah dan mendapatkan sumber untuk menampung kos pengajian. Okey. Okey, kemudian 24 hingga 35 tahun memenuhi latihan kerjaya dan memasuki bidang pekerjaan serta menjelaskan hutang pengajian yang ditanggung. Okey, ini bila awak praktikal, habis praktikal, masuk bidang pekerjaan serta menjelaskan hutang. Okey, ini kalau you ada PTPTN ke apa, kena bayarlah. Itu maksud dia. Okey. Tapi basically ini adalah guideline pada awak umur 14 tahun sampailah awak berjaya mendapat kerjaya yang diimpikan. Okey, so kerjaya ni adalah satu benda yang serius. Okey, kalau awak tersilap, awak tak tahu awak nak ke mana, mana hala tuju awak, awak akan buang masa awak daripada 14 hingga ke contohlah umur 35 baru you sedar, oh sebenarnya aku tak suka bekerja dengan orang contohnya. Okey, awak suka bisnes contoh. Okey, jadi bila umur you 35 tahun you baru sedar, jadi dia banyak masa yang awak dah buang tau. Okey. Bila you ada matlamat, okey contoh matlamat awak pada umur 17 tahun, awak nak contohnya awak dah aim awak nak bantu ramai orang yang susah contohnya. Okey, jadi daripada 17 hinggalah umur awak meningkat, you dah ada satu matlamat yang you boleh fokus. Okay, so jangan kena tahu apa yang awak nak dalam hidup. Okay, jangan buat silap tak tahu apa yang you nak dan biar orang lain tentukan masa depan awak. Okay, awak akan rugi nanti. Okay, macam saya cakap lah, macam cikgu cakap. 35 baru tahu apa yang awak suka, apa yang awak minat, sangat rugi. Alright, so gambar rajah ni you kena tahu. Okey, dan habislah kerja sepasukan. So ini rumusan. Okey, now cikgu nak terus masuk kepada pengurusan sumber keluarga dan tempat kediaman. Bab 2. Okey. So bab 2, right? Kita nak kenal pada pengurusan sumber keluarga. Okey, ni basically kita nak belajar tentang struktur keluarga. Alright, ini pun senang you nak relate. Okey, kalau dalam exam boleh skor untuk tajuk bab 2 ni. Okay, kalau you study lah. Okay, alright. Struktur, fungsi dan peranan keluarga. Okay, untuk tajuk ni kita nak kenal dengan kita nak kenal dengan struktur keluarga. Okay, ada berapa jenis? So dalam buku teks dah ada. Okay, struktur keluarga ada 4. Okay, so kita ada keluarga nuklear, keluarga induk tunggal, okay, keluarga luas dengan keluarga poligami. Okay, so apa dia ni keluarga ni? Okay, kalau keluarga nuklear maksudnya keluarga asas. Okay, ada ibu, bapa dan anak-anak. Okay, lepas tu kalau keluarga induk tunggal, okay, iaitu ada ibu dan bapa yang tidak tinggal bersama. Okey, mungkin sebab perceraian. Alright, so itu kita ada keluarga induk tunggal. Okey, ada ibu ataupun bapa sahaja. Alright, sekejap, excuse me. Okey. Next, okey, kita ada keluarga luas. Okey, keluarga luas tu terdiri daripada individu yang ada pertalian darah, maksudnya ada datuk, nenek, ibu, bapa, saudara yang tinggal sekali dalam satu bumbung. Okey, itu keluarga luas. Kemudian kita ada keluarga poligami, maksudnya sekiranya bapa mempunyai 2 atau lebih isteri. Okey, simple. Ada 4 struktur keluarga, you boleh ingat. Okey, ingat nama dia. Alright. Next, kita pergi kepada okey, ini dia punya penerangan ciri tengok jadual 2.1, ciri persamaan dan perbezaan antara struktur keluarga. Okey, so kita ada keluarga nuklear luas, induk tunggal dan juga keluarga poligami. Alright, lepas tu ahli dia siapa? Okey, tinggal di mana? Hubungan, okey, peranan dan juga pola interaksi. Ni you boleh baca sendiri, tapi asasnya awak kena tahulah keluarga nuklear ni siapa, apa. Okey.
perbezaan dia, you kena tahu. Alright, fungsi keluarga. Okay, ni dah start lah benda-benda yang awak kena hafal. Okay, point ataupun faktor-faktor yang awak kena hafal. Okay, so fungsi keluarga. Terdapat 5 fungsi keluarga dalam struktur masyarakat seperti ditunjukkan dalam Rajah 2.2. Okay, kenapa kita ni Tuhan jadikan pun kita dijadikan berpasangan, okay? Kemudian ada keluarga, okay? Sebabnya fungsi keluarga ni adalah okay, untuk memenuhi aspek berikut dari segi psikologi, sosiologi, pendidikan, sosial dan juga biologi. Okay, 5 fungsi keluarga. Okay, psikologi, sosiologi, pendidikan, sosial dan juga biologi. Okay, first sekali, fungsi keluarga adalah untuk dari segi psikologi. Okay, membentuk identiti keluarga menggunakan acuan yang dikehendaki, menjalinkan hubungan dengan penuh kasih sayang, memberikan perlindungan. Semua orang nak disayangi. Okay, memang Tuhan jadikan kita ni memang untuk kita sayang orang, orang sayang kita. Okay, saling maksudnya berkasih sayang. Okay, so jadi fungsi keluarga ni first, okay, untuk nak membentuk identiti keluarga mengikut acuan yang kita hendaki. Okay, itu dari segi psikologinya. Okay, semua ada perasaan tu nak ada keluarga sendiri. Okay, kedua dari segi sosiologi. Okay, maksudnya memastikan pembentukan sasiah dan tingkah laku yang baik, menjalinkan hubungan sosial dalam suasana harmoni, so mengekalkan nilai budaya setiap keluarga yang diamalkan secara berterusan. Okay, so dari segi sosiologinya, okay, kita nak mengekalkan nilai-nilai atau budaya yang kita amalkan daripada dulu. Okay, maksudnya dari segi keluarga lah, macam apa yang mak kita amalkan atau keluarga kita amalkan dulu-dulu, dia berkekalan atau berterusan sehinggalah generasi kita. Okay, itu dari segi sosiologi. Okay, kemudian dari segi pendidikan, memberikan pendidikan yang sempurna bagi menjamin kehidupan anak-anak pada masa depan. Okay, kemudian dari segi sosial, mencari sumber keuangan bagi memelihara dan membesarkan anak. Okay, merancangkan belanjawan untuk keluarga. Okay, dan kemudian last sekali adalah biologi, meneruskan kesinambungan keturunan keluarga. Itu paling basic lah kenapa kita hidup berkeluarga ni, okay? Sebab nak meneruskan keturunan keluarga, memelihara dan membesarkan zuriat dan keturunan, menyediakan keperluan asas, memastikan tahap kesihatan keluarga terjamin dan selamat. Okay, saya tahu benda ni dia belum menjadi sesuatu yang awak fikirkan. Dia bukan benda yang awak nak sekarang, bukan benda yang awak bermain di fikiran awak. Okay, sebab you all memang muda lagi. Okay, tapi subjek ni memberi pendedahan kepada awak. Okay, maksudnya bila kita cerita tentang keluarga ni, okay, bukan sekadar ada mak ayah adik-beradik ke apa. Okay, tapi dia lebih daripada tu. Okay, maksudnya keperluan psikologi, okay, psikologi, sosiologi, pendidikan, biologi. Okay, so banyak benda, okay, bila kita cerita bab keluarga ni. Sebab itulah benda ni itulah dia belum lagi masanya. So maybe awak tak boleh relate. Okay, tapi apa-apa pun hafal point ni. Okay, fungsi keluarga ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, next. Okay, faktor yang mempengaruhi peranan ahli keluarga. Okay, so boleh tengok muka surat 33. Skrin cikgu blur sikit, tapi so you all tengok dekat you all punya lagging sebab internet. Okay, so tak apa, you all tengok you all punya buku. Okay, tadi kita tengok fungsi keluarga, sekarang kita nak tengok peranan faktor yang mempengaruhi peranan ahli keluarga. Okay, setiap ahli keluarga memainkan peranan penting dalam membentuk individu dalam masyarakat. Setiap ahli keluarga mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing. Okay, yang ni kita nak tengok apa peranan dan tugas, okay, ahli keluarga kita. Okay, faktor apa yang menentukan peranan ahli keluarga kita? Contoh, ayah kita.
ayah kita berperanan sebagai apa? Ketua keluarga contohnya. Okey kan? Tapi apa faktor-faktor yang mempengaruhi peranan tu? Okey. So ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga. Okey, pertama umur. Okey, faktor pertama faktor umur. So kita ada bayi, kanak-kanak, remaja dan ibu bapa. Okey. So untuk bayi, jadi peranan dia dalam keluarga adik-adik kita lah, okey. Berbeza dengan peranan kanak-kanak, okey, peranan remaja, peranan ibu bapa. So faktor yang pertama adalah umur, okey. Faktor yang kedua, kedudukan ahli keluarga. Maksudnya ranking kan, kita ada mak, ayah, anak sulung, anak bongsu. Jadi setiap ranking ni adalah peranan dia dalam keluarga tu, berbeza lah. Bapa peranan dia lain, ibu peranan dia lain, okay, anak sulung peranan dia lain, bongsu peranan dia lain. Okay, next adalah jantina. Okay, laki perempuan. Peranan kedua-duanya sangat berbeza. Lelaki peranan dalam keluarga lain, anak perempuan peranan dia lain. Okay, kemudian kita ada status ekonomi keluarga. Okay, kita ada pola perbelanjaan dan sumber pendapatan. Kemudian kita ada sosio budaya, gaya hidup, amalan harian dan norma sosial. Okey, ini dia dah terangkan, dia pecahkan dalam buku teks tu, surat 33. Dia terangkan balik satu-satu. Okey, so kita tengok umur. Okey, umur. Dalam keluarga, setiap ahli mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing mengikut peringkat umur. Okey, bapa berperanan mencari nafkah. Okey, untuk memenuhi keperluan dan kehendak keluarga. Ibu bertanggungjawab mendidik anak-anak. Okey, so mencari nafkah, okey, secara umumnya peranan bapa. Okey, mendidik anak-anak secara umumnya peranan dia adalah ibu ataupun wanita. Okey. Jadi next kita tengok kedudukan ahli keluarga. Okey. Berdasarkan kedudukan dalam keluarga, setiap ahli mempunyai peranan masing-masing macam cikgu cakap tadi. Okey. Ahli keluarga yang lebih dewasa menunjukkan menjadi contoh teladan kepada adik yang lebih muda. Itu peranan kan. Kakak awak dia menjadi idol kepada awak. Okey, orang yang awak akan look up. Okey, your abang ke kakak ke, okey. Biasanya macam itulah, okey. So, sebab kalau awak anak sulung, awak seorang kakak atau seorang abang, peranan awak adalah awak kena tunjuk contoh yang baik kepada adik-adik. Okey, supaya menjadi ikutan untuk adik-adik awak. Okey. Kemudian jantina, okey, anak lelaki ditugaskan membuat kerja-kerja rumah yang berat. Okey, contoh mengecat rumah, mengalihkan perabot. Itu peranan kalau awak tu seorang lelaki. Kalau perempuan pula biasanya buat kerja-kerja yang lain seperti menyapu sampah, melipat pakaian, masak. Okey, itu secara generalnya. Alright. Kalau dalam keluarga sekarang dah lelaki pun ada tolong di dapur. Okey, perempuan pun ada buat kerja-kerja yang berat. Okey, so ini secara umum. Okey. Next kita ada status ekonomi keluarga. Okey. Biasanya pola perbelanjaan dan sumber pendapatan ditentukan oleh status ekonomi keluarga. Okey. Maksudnya dari segi ekonomi keluarga ni dia dia tengok juga kepada pendapatan keluarga. Okey, sama ada ibu bekerja ke, ayah bekerja ke. Okey. Kemudian kita ada sosio budaya, amalan yang merupakan gaya hidup yang dan peradaban yang lahir daripada pegangan dan kecenderungan dalam suatu masyarakat. Okey. Alhamdulillah. Contohnya wanita dididik agar menghormati kaum lelaki. Okey, itu macam adat, okey, ataupun budaya yang kita amalkan daripada dulu hingga sekarang. Okey, tapi memang zaman dah berubah. Okey, kalau awak tengok sekarang kan macam-macam hal lah, okey, tentang peranan lelaki dan peranan perempuan. Okey, tapi cukup sekadar awak faham, okey, kalau dari segi budaya, kita kena saling hormat menghormati. Okey, kalau macam dulu-dulu perempuan
Kalau dulu keluarga lah dulu. Okay, lelaki makan dulu. Contohnya kita sediakan untuk perempuan lah, kita hidangkan untuk lelaki. Okay, lelaki makan, kemudian baru perempuan yang makan. Okay, itu dari segi budaya daripada turun temurun dulu. Okay, so sekarang mungkin dia dah evolve kan. Dia dah lain sikit lah. Okay, so kalau awak tak tahu, dulunya macam tu lah. Okay, lebih kepada apa ni, kita kita apa ayat itu dalam Islam pun kan, macam isteri seorang perempuan dia kena hormat pada suami dia. Okay, sebab tu kalau you all kan, mana yang couple-couple tu, daripada couple pun start cakap aku kau kan, jaga-jaga, because you nak switch tu nanti bila you dah serius lah contohnya kan, dia susah sikit sebab dah biasa kan aku kau. Okay, kasar lah. Okay, itu cerita lain. Kita sambung. Okay, ini yang sekarang ni yang awak semua kena hafal. Dan yang penting lah ni, jenis sumber keluarga. Okey, kita terus pergi kepada jadual ni. Okey, apa benda sumber keluarga? Sumber. Apa sumber keluarga? Okey, dalam sesebuah keluarga, okey, seorang anak tu dianggap sebagai sumber tau. Aset dalam keluarga. Contoh, mak ayah, lepas tu ada anak, ada kakak abang contoh kan. So, kalau family ni, dua ni, okay, dia ada dua anak. So, anak dia ni adalah sumber keluarga. Okay, kerana anak ni, okay, dia ada, yang si kakak ni ada pengetahuan yang berbeza. Si abang ni dia ada kemahiran yang berbeza. Okay, tapi in the end, dua-dua ni okay, dapat menyumbang ataupun berbakti kepada keluarga dia, okay, melalui kelebihan yang dia ada. So setiap satu daripada you all dalam keluarga, you all adalah sumber keluarga you all. Okay, so ingat tu. Okay, ramai remaja, okay, dia rasa diri dia tak ada apa. Okay, dia rasa macam mak lebihkan adik, lebihkan abang sebab diri dia tak ada apa. Tapi sebenarnya silap. Okay, setiap daripada you all ada kelebihan you all, dan you all adalah sumber yang penting untuk dalam keluarga you all. Okay, sebab you boleh memberikan you dapat menggunakan kebolehan yang you ada untuk upgrade keluarga you. Tak tahu you all faham ke tidak apa yang cikgu cakap ni. Okay, tapi kita tengok satu-satu dalam jadual ni. Okay, kategori sumber. Okay, sumber keluarga okay, terbahagi kepada dua. Okay, sumber manusia, sumber bukan manusia. Okay, itu je asas dia. Sumber manusia ni apa? Okay, sumber manusia, sumber yang ada pada diri individu. Okay, yang boleh digunakan. Okay, manakala sumber bukan manusia, sumber yang terdapat di persekitaran. Satu kita cerita pasal manusia, satu kita cerita pasal persekitaran. Okay, so kita tengok jenis dia pula. Okay, sumber manusia, jenis sumber tu okay, adalah masa, okay, pengetahuan, tenaga, kemahiran, sikap, minat dan kebolehan. Itu yang saya cakap tadi. Awak kakak kan, contoh awak kakak. Okay, ini adik-adik awak. Kemahiran dan kebolehan awak berbeza dengan kemahiran dan kebolehan adik awak. Bila dua-dua bergabung, contohlah awak pandai menghias, adik awak ni pandai bisnes. Contoh bila you all berdua bersatu ataupun collaborate kan, contoh kan, okay, you all boleh buka satu bisnes keluarga yang dapat membantu ekonomi keluarga awak. Faham tak maksud saya? Okay, jadi setiap individu dalam keluarga tu semuanya ada sumber yang boleh digunakan untuk diri untuk keluarga masing-masing lah. Okay, sebab tu kita kena hargai abang kita, kakak kita, adik kita. Okay, kita kena sayang diorang, hargai diorang. Okay, diorang pun kena hargai. Okay, masing-masing ni ada kebolehan masing-masing.
Okey, dan itulah awak dapat menyumbang kepada keluarga awak. Okey. So tadi jenis tadi awak kena hafal okey, masa. Yang contoh tu, okey, contoh dalam buku teks awak tu dia bagi tahulah masa tu maksudnya jam, hari, bulan. Okey, pengetahuan. Okey, contoh dia bagi, okey, pakar nutrisi. Okey, contohnya awak dah belajar S1 ni, okey, awak ada kebolehan untuk budget, buat budgeting. Kita akan belajar nanti kan, dia ada kan. Okey, cara nak menyediakan bajet. Contoh muka surat 41. Okey, so cara nak menyediakan bajet. So awak ada pengetahuan itu. Jadi bila awak ada pengetahuan, ada ilmu itu, awak boleh transfer kepada keluarga awak. Okey, awak boleh aplikasikan di dalam keluarga awak. Okey, jadi sebab tu pengetahuan itu penting. Okey, awak kena pergi sekolah belajar. Okey, supaya awak dapat benefit daripada ilmu tu. Alright? Okey, kemudian tenaga. Okey, lepas tu kemahiran, sikap positif negatif, kemahiran memasak, menjahit, bertukang, okey. Minat dan kebolehan, contoh dia bagi menghasilkan kraft tangan. Okey. Macam dekat sekolah kita kan, ada siapa? Alfa kan. Dia ada minat dan kebolehan menyanyi. Okey, so minat dia boleh jana pendapatan daripada minat dia. Okay, contohlah, okay, kalau dia dah jadi penyanyi ke contohnya, so dia akan dapat pendapatan. So pendapatan yang lumayan tu dia boleh bagi kepada keluarga dia. Okay, nampak tak dekat situ? Minat dan kebolehan awak, dia boleh jadi sesuatu sumber kepada keluarga awak. Alright? So sekarang, sumber bukan manusia, kita ada kemudahan masyarakat, contoh perpustakaan. Benda yang ada di sekeliling okey, perpustakaan, taman permainan, pusat membeli belah. Okey, lepas tu kita ada wang. Okey, awak bekerja awak dapat duit kan? So duit itulah yang awak beri kepada keluarga awak. Okey, so contoh wang adalah gaji, bonus, allowance. Kemudian kita ada harta benda iaitu rumah, kereta, tanah kan. Contoh mak ayah bukan orang yang senang. So bila awak dah bekerja, awak dapat duit, awak beli rumah untuk mak ayah awak. Okay, bagi dia orang kereta, okay, beli tanah. Okay, so harta benda tu adalah sumber kepada keluarga. Okay, dan akhir sekali adalah infrastruktur. Okay, maksudnya infrastruktur tu macam jalan raya, bekalan elektrik, okay, bekalan air, itu biasalah. Okay, so cikgu nak sampai situ saja dulu. Okay. The main important factor ataupun apa yang you all kena dapat hari ini adalah awak kena tahu apa dia jenis sumber keluarga. Okay, so sumber manusia itu apa? Sumber bukan manusia itu apa? Okay, so saya dah terangkan. Kalau tak faham, tengok balik jadual muka surat 34 ni. Okay, dan untuk yang hari ini, awak kena tahu inilah, okay, struktur keluarga. Okay, struktur keluarga ada 4. Okay, ulang balik, make sure, okay, you all dapat sikit apa yang saya ajar hari ni. Kemudian kita ada fungsi keluarga, ada 5. Okay, yang ni pun awak kena hafal. Kemudian kita ada faktor yang mempengaruhi peranan ahli keluarga. Okay, kemudian dengan jenis sumber tadi. Okay, so itu sahaja setakat hari ini. Alright. Okay, jadi saya akan berikan kerja seterusnya untuk awak siapkan dan hantar pada hari ini juga. Alright. So itu saja untuk hari ini. Kejap. Okay. Itu saja untuk hari ini. Alright. Okay, nanti cikgu akan bagi kerja, so you all kena buat dan make sure you all hantar pada cikgu pada hari ini juga. Okay, so itu saja. Kita jumpa next PDPR. InsyaAllah cikgu akan cuba habiskan bab 2 ni supaya awak boleh jawab peperiksaan bila naik bulan 4 nanti dengan baik lah. Alright, so itu saja. Kita jumpa lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.